Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan, bertemu sekali lagi dalam rancangan yang ke-30. Pada minggu ini kita sudah masuk ke siri yang ke-30. Alhamdulillah. Pada minggu yang lepas kita berbicara tentang penyakit-penyakit hati yang tersembunyi. Tentang sifat-sifat yang tersembunyi yang kalau tidak diawasi, sifat-sifat itu akhirnya akan merosakkan amalan yang baik. Jadi kita sudah sebut minggu yang lalu tentang alim ulama. Yang antaranya adalah merupakan pengarang. Yang tujuannya mengarang itu adalah untuk mendapat kemuliaan, sanjungan, pujian. Jadi dengan sebab itulah tujuan yang sebenarnya, maka perbuatannya itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Amalannya itu menjadi amalan yang sia-sia. Dan orang yang berkenaan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Orang-orang yang ghurur. Kerana dia hanya menyangka saja baik. Akan tetapi hakikatnya tidak baik. Pada minggu ini kita nak sebut satu lagi golongan dari kalangan orang-orang yang berilmu. Ini semua adalah penyakit-penyakit yang menimpa ahli ilmu. Jadi segolongan lagi dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, akan tetapi terpedaya. Satu lagi penyakitnya adalah penyakit yang terhasil daripada pengikut yang ramai. Jadi ada kemuliaan yang tertentu dengan sebab ada pengikut ni. Bila kita dah jadi Pak Syekh, bila kita dah jadi tuan guru, maka kita ada pengikut-pengikut yang ramai, yang datang jadi anak murid. Maka ini juga memberi pengaruh yang boleh jadi pengaruh yang negatif. Boleh memberikan akibat yang buruk kepada si alim berkenaan. Barangkali sekumpulan dari golongan yang terpedaya ini, apabila mereka bertemu sesama mereka, setiap orang dari mereka menyangka bahawa dirinya terselamat dari keaiban hati dan keburukan yang tersembunyi padanya. Maka bila mereka berpisah antara satu sama lain, dan setiap seorang dari mereka diikuti oleh pengikut masing-masing, mereka akan menghitung-hitung jumlah pengikut masing-masing. Bila sama-sama Tok Guru ni berjumpa, misal kata ada halaqah, misal kata ada ijtima', masing-masing datanglah dengan murid-murid masing-masing, bertemu. Bila bertemu tu masing-masing menyangka baiklah pada diri masing-masing. Masing-masing tidak menyangka bahawasanya di dalam hati masing-masing tersembunyi sifat-sifat yang buruk lagi membinasakan. Jadi tok-tok guru ni sampai masa masing-masing baliklah. Bila masing-masing balik, setiap orang melihat satu pihak yang lain dengan ekor matanya. Berapa anak murid dia? Anak murid dia ke anak murid aku yang lebih ramai? Itu. Dan dia akan merasa gembira kalau dia dapati pengikut dia yang lebih ramai. Bilang-bilang, pengikut aku lagi ramai. Maka, gembira. Megah. Bangga. Kerana apa? Kerana dia rasa dia lebih hebat. Dia rasa dia lebih hebat daripada Tok Guru seorang lagi yang merupakan sahabatnya itu. Walaupun pada hakikatnya dia tahu bahawasanya sahabatnya itulah yang lebih berhak untuk memiliki murid yang lebih ramai. Kerana keupayaannya lebih tinggi. Kerana dia lebih hebat. Akan tetapi nafsunya berkata sebaliknya. Nafsu dia selama ini memang mahukan kemuliaan. Dan salah satu kemuliaan yang diharapkan oleh nafsu itu adalah kemuliaan yang diberikan dengan sebab jumlah pengikut yang ramai. Jadi jumlah pengikut yang ramai ini boleh menimbulkan rasa kagum terhadap diri sendiri. Takjub terhadap diri sendiri. Maka ini pun adalah merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit yang tersembunyi. Kalau sekiranya penyakit ini tidak disedari dan seterusnya dihapuskan,
maka orang itu, orang yang berkenaan akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang terpedaya. Yakni orang-orang yang menyangka dirinya baik. Sedangkan hakikatnya di sisi Allah tidak. Hakikatnya tidak. Lepas tu apabila berpisah. Bila dah berpisah. Bila dah masing-masing balik ke sekolah masing-masing. Balik ke madrasah masing-masing. Ataupun kepada pondok masing-masing. Universiti masing-masing. Maka yang sama-sama tok guru ni pula saling menyanggahi antara satu sama lain. Kerana ada persaingan tadi. Persaingan di kalangan ahli ilmu. Nak tunjuk siapa yang lebih hebat di mata orang awam. Di mata murid-murid masing-masing. Jadi tersimpan dalam hati mereka adalah hasad dengki terhadap satu sama lain. Maka masing-masing menyanggahi di antara satu sama lain. Tok Guru A kata Tok Guru B tak kena. Salah sana, salah sini, tak betul itu, tak betul ini. Semuanya tak betul. Tok Guru B pun begitu juga. Segala yang datang daripada Tok Guru A ni, semuanya tak kena. Serba tak kena. Yang datang daripada dia sahaja yang kena. Ini masalah persaingan di antara dua orang guru. Sehingga masing-masing, dan persaingan ini menjadi lebih buruk apabila tersimpan di dalam hati masing-masing adalah perasaan hasad. Sifat hasad. Katakanlah ada seorang tidak bersetuju dengan pandangan salah seorang guru tadi. A ada guru, B ada guru. A ada murid, B ada murid. Katakanlah murid si A ni tidak bersetuju dengan pandangan A. Tak setuju dengan pandangan Tok Guru. Maka dia pun keluar daripada sekolah. Keluar daripada sekolah itu. Berhenti berguru dengan dia. Keluar daripada sekolah dia, pergi masuk sekolah satu lagi. Pergi masuk madrasah lagi satu. Maka pada masa itu terasalah benci di hati A ni. Tok Guru A ni. Terasa benci dalam hatinya. Jadi sudah hilang dah pada masa itu penghormatan dia kepada si B ni. B ni dah curi anak murid aku. Pada masa itu sudah hilang. Sebelum ni jumpa baik saja. Sahabat sama-sama alim ulama ni. Jadi sekarang ni dia sudah ada rasa benci. Kerana apa? Kerana berebut anak murid. Kerana ada anak muridnya sudah meninggalkan dia pergi kepada si B ni. Masa itu sudah hilang perasaan hormatnya kepada kawannya itu. Sudah hilang lagi kesungguhan untuk menunaikan hajat dan keperluannya. Sebelum ni, kalau ada apa hajat, ada keperluan, cepat-cepat. Cepat-cepat. Tolong sempurnakan. Kalau sebelum ni jumpa memuji-muji, dah tak puji dah. Tak beria-ria dah lagi dia memujinya. Jadi, sedangkan dia tahu bahawasanya si murid tadi masih dalam keadaan belajar. Murid yang meninggalkan dia tadi masih dalam keadaan belajar. Sedangkan dia tahu barangkali keputusannya untuk meninggalkan kumpulannya itu, meninggalkan sekolahnya itu lebih baik baginya. Ada manfaat-manfaat yang tertentu, kelebihan-kelebihan yang tertentu yang dia boleh perolehi daripada kumpulan lagi satu, sekolah lagi satu, tok guru seorang lagi. Akan tetapi yang jadi masalahnya adalah kebencian tadi. Penyakit benci itu masih ada sehingga dia tidak dapat terima perbuatan anak muridnya itu meninggalkan sekolahnya. Sampai dengan tok gurunya sekalipun dia benci dan dia marah. Jadi daripada penyakit hasad di antara dua orang guru ni. Jadi kita lihat bagaimana bahayanya penyakit hasad ini. Termasuklah lebih-lebih lagi kalau ia menimpa orang-orang yang berilmu. Jadi dia juga memiliki manifestasi-manifestasi yang tertentu terhadap ahli ilmu. Jadi daripada hasad tadi, yang terzahir daripada hasad itu antaranya adalah penyakit suka mentohmah orang lain. Khususnya agama orang lain.
Orang ni warak ke tak warak, soleh ke tak soleh, zuhud ke tak zuhud, maka dia suka nak mentohmah orang lain. Dan melepaskan kemarahannya dengan cara tohmahan itu. Jadi bila dia marah, dia akan kata, aku marahnya demi kerana Allah. Dia marah tu pun kerana Allah. Bukan kerana dia mengikut hawa nafsu, bukan. Bukan kerana nafsuku, kata dia kepada anak muridnya. Aku marah kepada si Fulan ni, aku marah kepada Tok Guru A ni, ataupun Tok Guru B ni, bukan kerana nafsu aku, tapi kerana Allah. Itu satu bentuk manifestasi. Bagaimana penyakit ataupun bibit-bibit hasad dalam hati itu boleh dizahirkan dalam bentuk tomahan. Ataupun hasad ini juga boleh kelihatan apabila orang itu merasa gembira. Apabila keaiban orang yang dia benci itu disebut depan dia. A benci kepada B, tiba-tiba ada C datang menceritakan tentang keaiban si B depan dia. Seronok dia. Dia pun seronok. Sukalah, senang hati dia. Sebaliknya pula, kalau sekiranya C menceritakan tentang kebaikan dan memuji-muji pula si B depan dia, maka dia akan marah dan benci. Petanda lah tu. Bila disebut kebaikan, dia marah. Bila disebut keaiban, dia akan, apabila disebut kebaikan, dia marah. Bila disebut kejahatan, keburukan, keaiban, dia suka. Tapi jangan kita terpedaya melihat kepada air mukanya yang berkerut-kerut. Dia buat-buat berkerut-kerut muka dia. Bila disebutkan keaiban, dia buat-buat berkerut-kerut muka dia. Kononnya tidak suka dengan orang mengumpat. Kononnya, pada zahirnya tak suka. Tapi di dalam hati dia seronok. Dalam hati dia memang ni, dia dah tunggu-tunggu lama dah. Takkanlah aku sebagai tok guru nak mengumpat, dia kata. Ni orang lain yang mengumpat, biarkanlah. Biar anak murid aku semua yang lain ni dengar. Bila anak murid aku dengar, dia tahu bahawasanya aku ni lebih baik pada tok guru yang seorang lagi ni. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara penyakit-penyakit yang tersembunyi. Itu kita sebut itu. Penyakit-penyakit yang tersembunyi yang kita berikan contoh-contoh. Bagaimana penyakit-penyakit ini boleh menimpa kaum ilmuwan. Boleh menimpa termasuk juga kaum ilmuwan. Jadi kalau kaum ilmuwan macam ni, bayangkanlah orang yang bukan ilmuwan. Orang yang mengaji tak seberapa. Ataupun tak mengaji langsung, jahil. Lebih berat lagi. Ini tujuan kita berbicara. Ini tentang kaum ilmuwan ni bukan supaya kita jauhkan diri dari ilmuwan. Jangan salah faham pula. Kalau macam tu aku tak nak mengaji lah. Orang mengaji pun macam ni. Itu salah faham tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Imam Ghazali bercerita ni adalah sebagai amaran kepada kita. Jadi kita bayangkan, kalau kaum ilmuwan, orang yang alim ulama, orang yang bijak pandai, mereka ini pun tidak terlepas daripada penyakit-penyakit hati. Mereka ini pun tidak terlepas daripada ghurur. Mereka ini pun sesetengah penyakit-penyakit hati yang tersembunyi itu mereka tidak sedari. Maka apatah lagi orang-orang yang bukan dari kalangan mereka. Janganlah duduk merasa sedap. Janganlah duduk berangan-angan. Itu tujuan peringatan yang diberikan. Jadi peringatan ini sekaligus kepada orang yang alim berkenaan, supaya dibuang sifat-sifat ini agar tidak rosak kedudukan mereka di sisi Allah. Yang kedua, kepada orang-orang yang jahil, para penuntut ilmu, agar mereka memperbetulkan niat dan tujuan masing-masing, agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang alim yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab sifat-sifat mereka yang buruk, dengan sebab kelakuan-kelakuan dan niat mereka yang salah, dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat halus.
yang tidak diketahui melainkan oleh orang-orang yang bijaksana saja. Yang disebut dalam hadis sebagai al-kayyisu, orang yang bijaksana. Dan tidak berupaya menjauhinya melainkan orang-orang yang kuat saja. Kuat jiwanya saja. Yang lemah tak dapat. Dan tiada harapan padanya bagi golongan yang lemah seperti kita, kecualilah sekurang-kurangnya seorang itu mengetahui keaiban dirinya. Dan itu mendatangkan rasa duka cita dan benci. Jadi orang yang lemah ni, macam kita, kata Imam Ghazali, tak berdaya lah nak mengatasi daripada penyakit-penyakit ini. Kecuali seorang itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla pengetahuan tentang keaiban dirinya. Dan daripada pengetahuan itu datang pula rasa duka cita dan benci. Rasa duka cita, rasa benci terhadap kelemahan diri itu. Terhadap keaiban dirinya itu. Terhadap sifat-sifat buruk yang tersimpan di dalam dirinya itu. Tahu serta datang rasa duka cita dan benci. Seterusnya daripada tahu dan perasaan duka cita dan benci itu, timbul pula yang ketiga, yakni kesungguhan. Maka datang keazaman, datang kesungguhan untuk memperelokkan diri. Ini syarat yang tak boleh tidak. Kesungguhan untuk memperelokkan diri sendiri. Kenapa? Kerana apabila Allah mahukan kebaikan dikurniakan untuk hambanya, dia akan berikan kepada hambanya itu kemampuan untuk melihat keaiban dirinya sendiri. Itu kurniaan Allah. Kalau Allah kurniakan kepada seorang itu keupayaan untuk mengenal kebaikan, keburukan diri sendiri, keaiban diri sendiri, kesalahan diri sendiri, maka itu petanda Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada dia. Barang siapa yang gembira dengan kebaikannya dan duka cita dengan kejahatannya, maka dia seorang yang mempunyai harapan. Harapan untuk selamat di sisi Allah. Keadaannya lebih dekat berbanding dengan seorang yang terpedaya. Seorang yang gurur. Kenapa? Orang yang gurur ni dia menyangka baik terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dia sebenarnya terhutang kepada Allah dengan amal dan ilmunya. Dia sangka dia baik, sedangkan dia ada berhutang dengan Allah dengan amal dan ilmunya. Dia pula menyangka dirinya adalah sebaik-baik makhluk. Ini masalah dengan orang yang gurur ini. Yang hidup di dalam angan-angan, hidup di dalam khayalan, sehingga dia lupa mencermin dirinya sendiri. Dia tidak nampak keaiban dirinya sendiri. Ini kita minta jauh. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, maka kita memohon perlindungan Allah daripada kelalaian dan ghurur. Minta jauh daripada Allah. Daripada sifat lalai, sifat ghaflah, dan daripada ghurur. Dan daripada mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, tetapi tetap cuai. Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita lintasan-lintasan. Macam kita sebutkan sebelum ini, sudah diberikan lintasan. Ini riak. Tapi kita sendiri pula yang jawab. Ini bukan riak sebenarnya, aku begitu, begini. Yang asal riak tu dah ditutup dengan alasan yang berbagai. Ini adalah cinta kepada dunia. Dia beri dah ingatan, lintasan. Tapi kita pula yang cover lain. Kita sendiri yang cover lain. Kita sendiri yang menutup ingatan tadi. Ingatan tentang niat yang sebenar itu. Maka ditutup-tutup. Akibat daripada tutup itulah, maka lahirnya ghurur itu. Itu yang jadi ghurur tadi. Jadi maka ini semua ini adalah merupakan ghurur orang-orang yang mendapat ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang penting-penting. Orang yang dah dapat ilmu yang penting-penting. Tetapi satu kekurangan dia adalah
dari segi beramal dengan ilmu. Itu ilmu yang penting dah dapat, tapi tidak beramal. Ilmu yang penting tentang diri, tentang nafsu, tentang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah, dia dah tahu dah. Tapi masalahnya dia tidak beramal. Jadi dalam pertemuan-pertemuan yang berikut, kita akan berbicara pula dengan orang yang ghurur juga, dari kalangan ahli ilmu juga. Tapi ghurur mereka ini sebab mereka berpuas hati dengan ilmu yang tidak penting. Ilmuwan juga, tapi mengaji ilmu yang tak penting. Ilmu yang penting dia tinggal, dia tak mengaji. Maka ini juga menyebabkan orang itu jadi ghurur. Tak kiralah ilmu yang bagaimana, yang itu kita akan bincangkan kemudian dalam perbincangan-perbincangan kita pada minggu-minggu yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.